Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatimah Syafiqah binti Ismail. Nombor magic saya 285549. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan dasar perumahan negara. Jadi, rumah merupakan aset yang ingin dimiliki oleh orang ramai. Tapi, tak semua orang mampu untuk memiliki rumah sendiri dengan harga rumah di pasaran kini yang semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh sebab itu, kerajaan telah mengadakan inisiatif dengan membentuk dasar perumahan negara. Sebelum ini, Dasar Perumahan Negara telah mengalami 5 fasa iaitu fasa perumahan awal kemerdekaan 1957 hingga 1970, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan 1970 hingga 1985, perumahan berfokuskan pasaran 1986 hingga 1997, perumahan untuk menghapuskan setinggan 1998 hingga 2011 dan perumahan mampu milik 2012 hingga kini. Selepas Dasar Perumahan Negara 2013 hingga 2017 tamat, ia dijadikan asas kepada pembentukan Dasar Perumahan Negara 2018 hingga 2025. Assalamualaikum, nama saya Tuan Amalina Akilah binti Tuan Mahdi, nombor matrik 285538. Saya akan menjelaskan tentang isu dalam kemampuan memiliki rumah sendiri. Sudah sedia maklum bahawa rumah atau kediaman merupakan aset yang paling penting untuk seseorang individu itu meneruskan kehidupan mereka. Malah setiap lapisan masyarakat, tidak kira daripada golongan dewasa atau golongan belia, menginginkan rumah atau kediaman sendiri atas nama mereka sendiri. Namun begitu, isu dalam kemampuan memiliki rumah sendiri ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini. Kita juga dapat lihat bahawa golongan yang paling banyak yang tidak mampu memiliki rumah atau kediaman sendiri adalah golongan yang berumur 40 tahun ke atas berbanding golongan belia. Hal ini disebabkan oleh golongan belia zaman sekarang rajin atau pandai mencari sumber pendapatan yang tinggi melalui media-media masa yang ada, media sosial yang ada seperti Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya untuk menjana pendapatan bagi memenuhi keperluan terutamanya aset seperti kediaman atau rumah ini. Kita dapat lihat faktor yang pertama yang menyumbang kepada ketidakmampuan memiliki rumah sendiri adalah kadar peningkatan harga kediaman yang semakin tinggi dari semasa ke semasa, menyebabkan seseorang yang mempunyai pendapatan yang rendah atau tidak mempunyai pendapatan yang tetap tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri berbanding golongan-golongan yang berpendapatan tinggi atau yang mempunyai gaji yang tetap. Menurut Profesor Dr. Muhammad Sabri, iaitu selaku pakar kewangan pengguna, berkata harga untuk membeli rumah di negara Malaysia meningkat sehingga 10 hingga 20% secara purata. Malah kos pembelanjaan dalam pemilikan rumah yang terlalu tinggi dari semasa ke semasa di Malaysia juga mencecah lebih 25% daripada pendapatan yang diperolehi oleh setiap individu. Dengan kos yang terlalu tinggi ini menyebabkan golongan-golongan yang terdiri daripada B40, termasuklah M40 serta golongan yang berumur lebih 40 tahun ini sukar untuk memiliki rumah atau kediamannya sendiri dengan harga yang terlalu tinggi dari semasa ke semasa. Seterusnya, faktor yang seterusnya adalah pengetahuan atau kesedaran yang rendah berkenaan dengan proses pemilikan rumah merupakan faktor menyebabkan golongan yang berumur 40 tahun ke atas ini tidak mempunyai kediaman sendiri kerana mereka
sudah berumur, jadi mereka tidak berminat untuk mengetahui atau tidak berminat untuk mencari maklumat tentang bantuan ataupun tentang harga rumah-rumah yang mampu milik berdasarkan pendapatan yang mereka perolehi. Hal ini kerana proses untuk memiliki rumah atau kediaman itu agak sukar dan sedikit rumit, dan hal ini dianggap sangat susah bagi golongan-golongan yang tidak berpengetahuan ini untuk memiliki rumah sendiri. Kerana untuk memiliki rumah ini kita perlu menyediakan pengetahuan, dokumen-dokumen yang penting, serta daripada ini juga pemprosesan dokumen, lawyer untuk mendapatkan peluang, memerlukan wang. Jadi dengan ini mereka merasakan sebelum mendapatkan sebuah rumah atau kediaman itu sudah banyak memakan duit, sudah banyak memerlukan wang untuk digunakan sebagai wang pendahuluan untuk membayar itu, membayar kos peguam, membayar untuk mencetak dokumen-dokumen yang penting dan sebagainya. Hal ini dianggap sukar untuk golongan-golongan 40 ataupun 40 serta golongan yang kurang pendapatan. Walau bagaimanapun, sudah sedia maklum bahawa terdapat rumah-rumah yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan seperti program perumahan rakyat dipanggil PPR yang telah diperuntukkan bagi membantu golongan-golongan yang tidak mampu ini untuk mereka mendapatkan kediaman mereka sendiri, sama ada disewa ataupun dimiliki. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan dengan lebih detail data-data yang diperolehi bagi program perumahan rakyat iaitu PPR sehingga 31 Disember 2020. Kita dapat program perumahan rakyat PPR ini merupakan satu program yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan bagi penempatan semula setinggan serta memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan yang berpendapatan rendah, termasuklah golongan B40. Agensi pelaksana utama bagi program PPR ini adalah Jabatan Perumahan Negara, iaitu di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan di seluruh Malaysia. Kediaman PPR ini dia terbahagi kepada dua kategori, iaitu PPR dimiliki dan juga PPR disewa. Walaupun PPR ini mempunyai dua kategori yang berbeza, namun ia menggunakan spesifikasi perancangan serta reka bentuk yang sama, iaitu sesuai untuk perumahan kos yang rendah yang sudah ditetapkan oleh Standard Perumahan Kebangsaan bagi perumahan kos rendah rumah bangsa. Kita dapat lihat berdasarkan data yang diperolehi, jumlah keseluruhan unit PPR yang diluluskan atau yang telah dimohon oleh masyarakat di seluruh Malaysia sebanyak bagi PPR dimiliki sebanyak 19,241 unit, manakala bagi PPR disewa pula adalah 92,081 unit. Daripada jumlah keseluruhan ini, kita dapat lihat bahawa perbezaan yang sangat ketara antara PPR dimiliki dan juga PPR disewa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan perbezaan yang berlaku ini. Kita juga dapat lihat secara spesifik, kita lihat terlebih dahulu PPR dimiliki. Bagi PPR dimiliki yang telah siap dibina serta telah diduduki atau dimiliki oleh pemohon adalah sebanyak 48 projek bersamaan, 13,394 unit di seluruh Malaysia, di seluruh negeri yang terdapat di negara Malaysia. Selain itu,
PPR yang dimiliki juga masih terdapat sebanyak 20 projek, iaitu bersamaan dengan 5,847 unit yang masih dalam pembinaan dalam pembinaan ketika 31 Disember 2021 itu. Malah bagi PPR dimiliki tidak mempunyai projek iaitu dalam perancangan. Okey, seterusnya kita dapat lihat juga PPR disewa. PPR disewa, kita dapat lihat bahawa daripada jumlah keseluruhan yang telah diberitahu sebentar tadi, sebanyak 99 projek iaitu bersamaan dengan 81,761 unit yang telah disiap dibina dan telah disewa oleh pemohon-pemohon yang layak untuk program perumahan rakyat ini. Seterusnya, dalam proses pembinaan pula sebanyak 13 projek bersamaan 6,170 unit. Malah dalam perancangan juga masih terdapat 11 projek iaitu bersamaan dengan 4,120 unit bagi PPR disewa. Yang seterusnya adalah kita dapat lihat bahawa data bagi satu kategori yang berbeza, iaitu yang pertama adalah program perumahan rakyat PPR disewa sehingga 31 Disember 2020 mengikut setiap negeri yang terdapat di negara Malaysia. Kita dapat lihat daripada jumlah keseluruhan yang ada pada PPR disewa adalah sebanyak 92,081 unit. Malah berdasarkan setiap negeri, kita mempunyai nilai yang jumlah yang paling tinggi yang memohon adalah di negeri Sabah, iaitu sebanyak 39 projek bersamaan 26,599 unit. Bagi projek yang telah siap dibina di Sabah adalah sebanyak 33 projek bersamaan 23,009 unit. Manakala bagi projek yang masih dalam pembinaan hanya sebanyak 5 projek bersamaan 3,090 unit. Dan yang masih dalam perancangan hanyalah tinggal satu projek iaitu bersamaan 500 unit. Hari ini kita dapat lihat bahawa di negeri Sabah mempunyai jumlah yang paling tinggi bagi PPR disewa disebabkan oleh kemungkinan penduduk di Sabah berpendapatan rendah atau mereka lebih ramai golongan yang terdiri daripada golongan B40 yang tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri atas nama mereka sendiri. Jadi mereka lebih memilih untuk sewa terlebih dahulu rumah bagi yang telah diperuntukkan oleh kerajaan ini. Okey, bagi untuk program perumahan rakyat PPR disewa pula, kita dapat lihat bahawa terdapat dua negeri yang tidak mempunyai pemohon daripada negeri tersebut, iaitu wilayah Persekutuan Labuan dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan di negeri-negeri tersebut tidak mempunyai golongan yang susah ataupun golongan yang suka untuk mendapatkan kediamannya sendiri. Namun mereka kemungkinan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding penduduk-penduduk di negeri-negeri ini. Okey, akhir sekali kita dapat lihat juga bahawa jumlah pemohon yang paling sedikit bagi perumahan rakyat disewa iaitu negeri Pahang, iaitu dia hanya ada satu projek bersamaan 350 unit buah PPR, dan di mana satu projek tersebut masih dalam perancangan di negeri Pahang. Hal ini kita dapat lihat bahawa kemungkinan penduduk di negeri Pahang itu sudah
ramai memiliki atau sudah mampu untuk memiliki rumah mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan seperti PPR disewa ini bagi penduduk di negeri Pahang. Akhir sekali kita boleh melihat data-data untuk program perumahan rakyat dimiliki sehingga 31 Disember 2020 di setiap negeri di seluruh Malaysia. Sudah sedia maklum bahawa jumlah keseluruhan unit yang bagi PPR dimiliki adalah sebanyak 19,241 unit. Ini melibatkan seluruh negeri yang terdapat di negara Malaysia. Okey, bagi negeri yang paling banyak memohon atau paling banyak permintaan bagi PPR dimiliki adalah negeri Pahang, iaitu sebanyak 4,368 unit bersamaan dengan 33 projek, di mana 28 projek yang telah siap dibina, malah masih ada 5 projek yang masih dalam pembinaan yang memerlukan kemungkinan yang baru saja memohon pada sebelum 31 Disember 2020. Malah PPR ini juga telah mengambil masa yang cakap tak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek untuk menyiapkan satu unit PPR tersebut. Berdasarkan jumlah keseluruhan bagi pemohon bagi negeri Pahang ini, kita dapat lihat bahawa negeri Pahang ini kemungkinan sudah mempunyai penduduk yang mempunyai pendapatan yang tinggi berbanding negeri-negeri lain, kerana mereka lebih memilih untuk mendapatkan PPR dimiliki berbanding PPR disewa, kerana kemungkinan mereka mempunyai pendapatan yang lebih untuk mereka memiliki kediaman atas nama mereka sendiri dan tidak perlu menyewa dan tidak perlu membayar bulan-bulanan secara ansur-ansuran. Seterusnya adalah yang paling kita dapat lihat juga bahawa negeri yang tidak mempunyai langsung permohonan bagi PPR dimiliki adalah negeri Perlis dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Kemungkinan ini disebabkan oleh peruntukan bersama ataupun negeri tersebut, penduduk di negeri tersebut tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi lagi untuk mereka memiliki kediaman atau rumah sendiri atas nama mereka. Bagi negeri yang paling sedikit membuat permohonan terhadap PPR dimiliki adalah ada 3 negeri, iaitu Johor, Pulau Pinang dan juga wilayah Persekutuan Labuan, di mana Johor, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Labuan ini hanya satu projek sahaja, di mana Johor masih dalam pembinaan satu projek tersebut. Pulau Pinang sudah projek telah siap dibina satu projek, dan wilayah Persekutuan Labuan juga masih dalam pembinaan satu projek tersebut. Kita dapat lihat bahawa di sini 3 buah negeri ini kemungkinan tidak mampu lagi untuk mereka memiliki rumah secara sendiri atau secara atas nama mereka sendiri, tapi mereka lebih memilih untuk menyewa kerana tidak cukup pendapatan yang perlu dikeluarkan bagi
ataupun PPR ini juga, kerana ia memerlukan, kerana ia banyak prosedur yang melibatkan wang. Jadi mereka penduduk-penduduk negeri tersebut lebih memilih untuk memohon PPR di Singapura berbanding PPR di Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kriteria penilaian dasar. Yang pertama, kerelevanan. Dasar ini masih relevan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat di samping membantu rakyat dalam memiliki rumah mampu milik. Hal ini kerana harga rumah di pasaran sekarang semakin tinggi dari hari ke hari. Jadi, kebanyakan rakyat tidak mampu untuk memiliki rumah dengan harga rumah di pasaran. Jadi dasar ini masih relevan untuk diteruskan pada masa kini supaya rakyat mampu untuk memiliki rumah sendiri yang selesa dan menepati keperluan keluarga mereka. Yang kedua, kriteria keberkesanan. Dasar ini terbukti berkesan dalam menyelesaikan isu rakyat dalam kemampuan memiliki rumah atau kediaman sendiri. Ini dapat dibuktikan berdasarkan data daripada program PPR. Ramai rakyat yang telah menerima rumah daripada program PPR sama ada secara milik sendiri ataupun menyewa. Seterusnya, kesan. Kesan daripada dasar ini ialah setiap rakyat kini mampu memiliki kediaman yang selesa dan mampu milik. Kesan daripada ekonomi pula, taraf hidup rakyat meningkat kerana mereka mampu untuk memiliki rumah sendiri dan wang selebihnya untuk yang sepatutnya digunakan untuk membeli rumah dengan harga pasaran, mereka boleh menggunakannya untuk kegunaan harian. Jadi secara automatiknya taraf hidup mereka meningkat. Saya akan teruskan kepada pelaksanaan dasar. Kebaikan pelaksanaan dasar perumahan negara yang dilaksanakan kepada rakyat adalah memberi peluang kepada rakyat yang kurang berkemampuan seperti golongan B40 yang mana menghadapi kesukaran untuk memiliki rumah sendiri. Hal ini dapat membantu mereka memiliki rumah sendiri dengan nama hak milik mereka sendiri. Kebaikan dasar perumahan negara yang seterusnya ialah memastikan perumahan yang berkualiti untuk rakyat. Hal ini supaya rakyat mendapat perumahan yang berkualiti walaupun diberi secara percuma. Rumah-rumah telah diselenggara dan dibaik pulih semula bagi memenuhi permintaan rakyat dan harapan rakyat untuk mendapatkan perumahan yang baik. Keburukan pelaksanaan dasar perumahan yang dilaksanakan kepada rakyat ialah pemohon yang memohon perumahan yang diberikan oleh kerajaan memerlukan prosedur yang ketat dan rumit untuk mendapatkan kelulusan mendapatkan perumahan yang diberikan oleh kerajaan. Hal ini kerana mereka dikenakan syarat untuk memohon yang sangat rumit seperti pemohon dan pasangan warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Keburukan berikutnya ialah dasar perumahan negara tidak dikaji dengan terlalu mendalam dari masa ke masa mengenai aspek tertentu seperti bilangan masyarakat yang sepatutnya bantuan perumahan seiring dengan pendapatan mereka kurang daripada RM3,000. Hal ini menyebabkan berlakunya sebilangan masyarakat yang sepatutnya layak menerima bantuan perumahan akan tercicir. Ini akan meningkatkan kadar masyarakat yang layak menerima perumahan dari tahun ke tahun. Usaha yang telah dilakukan kerajaan bagi memastikan dasar perumahan negara berjaya adalah membuat usaha tertentu secara berperingkat. Sebagai contoh, perumahan awal kemerdekaan dibentuk pada tahun 1957 hingga 1970 untuk memberi kemudahan infrastruktur kepada kawasan luar bandar. Seterusnya, contoh pada tahun 1970 hingga 1985 bagi meningkatkan pendapatan rakyat juga menghapuskan golongan miskin dengan lebih tinggi. Usaha yang dijalankan oleh kerajaan yang seterusnya adalah membuat penilaian mengenai kriteria masyarakat atau golongan tertentu yang mendapat rumah.
pihak kerajaan telah menilai dengan mengambil kira faktor tertentu supaya golongan tertentu yang disasarkan mendapatkan rumah. Faktor yang dinilai adalah seperti pendapatan isi rumah, bilangan isi rumah, jenis pekerjaan dan status perkahwinan. Usaha berikutnya ialah mempelbagaikan jenis perumahan dalam pasaran untuk golongan berpendapatan pertengahan. Kerajaan telah membuat banyak jenis perumahan bagi membantu golongan rakyat yang layak mendapat bantuan perumahan. Dengan itu, golongan ini mendapat bantuan untuk menyewa atau memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah seiring dengan taraf hidup masa kini semakin tinggi. Okey, untuk cadangan, yang pertama memperketatkan kelayakan pemaju untuk dapatkan lesen pemajuan. Kalau kita tengok dekat PPR sendiri, sebanyak 75 projek bersamaan 18,414 rumah terbengkalai di Johor, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Terdapat juga pemaju yang keluarkan kenyataan bahawa mereka tak mampu teruskan projek atas faktor-faktor tertentu seperti masalah kewangan. Oleh hal demikian, setidaknya dengan cara ini dapat kurangkan risiko rumah terbengkalai di setiap negeri. Yang kedua pula, pemaju perlu mengambil lebih ramai pekerja dari kalangan yang mahir. Kalau kita tengok, jika tenaga kerja mahir ni ramai, proses pembinaan rumah tu cepat, sebabnya tak perlu tunggu arahan dan tunjuk ajar daripada yang mahir lah. Kalau daripada itu penghasilan kerja juga memuaskan. Oleh hal demikian, isu tidak puas hati dengan pembinaan ni tak akan timbul lah. Yang ketiga pula, kerajaan boleh melanjutkan tempoh pembinaan untuk sesebuah projek itu disiapkan. Proses pembinaan ni biasanya 6 bulan. Kerajaan boleh lanjutkanlah kepada 8 bulan supaya proses pembinaan tidak terburu-buru untuk elak daripada hasil kerja yang tidak memuaskan lah. Yang keempat, pihak pemaju perlu menggunakan lift tahan dasar untuk pembinaan akan datang. Kebanyakan lift yang digunakan untuk PPR ni adalah lift penggunaan biasa. Walhal pengguna ni menggunakan lift tu untuk angkut barang semua benda. Untuk ketahanan lift perlu guna lift tahan lasar supaya dapat elak kes-kes yang tak diingini seperti yang berlaku di PPR Kerinci. Terdapat 8 orang tercedera akibat lift yang dinaiki tu tergelincir daripada tingkat 5 ke tingkat bawah. Oleh demikian, keselamatan dan keselesaan penghuni ni perlu dititik beratkan oleh pemaju dan juga pihak bertanggungjawab supaya matlamat dan juga objektif dasar perumahan negara ni dapat dicapai dengan jaya ni. Kesimpulannya, dasar perumahan negara telah memberi impak positif yang besar terhadap masyarakat di negara kita. Hal ini dapat dilihat dari data pemilikan rumah dalam inisiatif yang dijalankan oleh pihak tertentu dalam dasar perumahan negara, menunjukkan lebih ramai rakyat berjaya memiliki rumah sendiri dari tahun ke tahun. Dasar ini telah mewujudkan impian dan harapan masyarakat yang kurang berkemampuan di negara kita. Dasar ini perlu dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh banyak pihak seperti pihak kerajaan untuk memastikan dasar ini dijalankan dengan baik. Dasar ini juga perlu sentiasa disemak oleh pihak-pihak tertentu mengikut keadaan dan keperluan semasa supaya masyarakat setempat mendapat manfaat dari dasar yang dilaksanakan, juga bagi memastikan tidak berlakunya banyak masyarakat yang kurang berkemampuan tidak memiliki rumah sendiri. Dasar perumahan negara dapat merealisasikan objektif kerajaan bagi membantu masyarakat kurang berkemampuan memiliki atau menyewa rumah dengan harga berpatutan. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.